السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ولا استعانة إلا به. والحمد لله ولا ثناء إلا عليه. والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين ومسك الختام لسائر الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنقول اللهم أجرنا من النار ونقول اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى واقدر لنا ولهذه الأمة المحمدية الخيرة الخير حيث كان وأينما كانوا فإنك تعلم ونحن لا نعلم وأنت العلام الغيوب. نسألك يا ربنا بحق أسمائك الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أمين يا كريم. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan ini, pagi Jumaat ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan peluang kepada kita untuk kita meneruskan kehidupan di atas muka dunia ini dengan agama yang Allah Subhanahu wa taala pandu jalan kehidupan kita ini kepada satu kebaikan yang pastinya kebaikan itu bukan hanya kebaikan dunia, bahkan panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang diturunkan oleh Allah, iaitulah agama Islam, dengan petunjuk yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasaskan kepada wahyu yang telah pun diturunkan oleh Allah, itu pastinya akan bawa kita kepada kebahagiaan yang kekal abadi, iaitulah kebahagiaan di negeri akhirat. Pada hari semua kita akan kembali untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka peluang hidup ini sebahagian daripada nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ambillah peluang kehidupan ini untuk kita pastikan jalan hidup kita ini sentiasa duduk ataupun sentiasa tertegak di atas landasan perintah dan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ada ketika kita tersalah melakukan kesilapan, sama ada dalam kita sedar ataupun kita tidak sedar, berusahalah untuk bertaubat dan kembali untuk kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara keji yang akan menyebabkan kita kelak akan menghadapi kesusahan pada hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita. Hari ini hari Jumaat. Barangkali saudara kita yang berada di tanah suci pada hari ini sudah pun berwukuf di Arafah. Maka kita di sini mengambil kesempatan dengan 10 hari awal Zulhijjah ini, antara waktu seperti mana yang kita sebut dah sebelum ini, antara waktu yang terhimpun padanya 1001 kelebihan dan rahsia dimakbulkan doa, rahsia diterima amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Quran, wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan fajar, dengan waktu subuh, wa layalin ashr, dan 10 hari ini kata sebahagian daripada mufassirin iaitu 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Wasyafa' itu merujuk kepada Idul Adha. Wal witr itu merujuk kepada hari wukuf, iaitu hari 9 Zulhijjah, hari wukuf di Arafah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kebesaran hari-hari tersebut untuk menggambarkan kepada kita ataupun untuk memberitakan kepada kita tentang kelebihan dan kebesaran serta keagungan yang Allah taala anugerahkan pada hari-hari tersebut. Maka ambillah peluang dengan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, walaupun kita tidak berada di bumi Makkahul Mukarramah, walaupun kita tidak berada di kota Arafah ataupun kita tidak berada di bumi Arafah, tetapi ambillah penghayatan
dengan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita sembahyang, ketika mana kita membaca Al-Quran, ketika mana kita berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala, ketika mana kita memohon ampun sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala, ketika mana kita menghulurkan derma dan nafkah pada jalan kebaikan, ketika mana kita suburkan muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini dengan perkara-perkara baik, amalan salih, hanya dengan satu niat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, Allah taala terima segala amal kebajikan yang kita lakukan, dan kita nak hari pertemuan kita dengan Allah merupakan hari yang paling bahagia dunia dan akhirat. Kita minta kepada Allah sebaik-baik hari, yauma nalqaq, hari kami bertemu denganmu ya Allah dalam keadaan Allah redha pada kita, seperti mana kita juga redha pada setiap ketentuan Allah, redha pada agama Allah, menerima setiap daripada hukum yang telah pun diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harapkan Allah Subhanahu wa taala juga akan redha kepada kita dan limpahkan untuk kita dengan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, insya-Allah. Hari Arafah ini seperti mana dalam sebahagian besar ataupun dalam kebanyakan ataupun dalam banyak hadis menceritakan tentang kelebihan hari Arafah ini. Antaranya hadis yang disebutkan ataupun yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan satu hadis, kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza kana 'ashiyatu Arafah lam yabqa ahadun fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min imanin illa ghufira lah." Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kata Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila berlalunya ataupun apabila menjelangnya sampai pada waktu petang hari Arafah, berlalunya satu hari pada hari Arafah tersebut, lam yabqa ahadun fi qalbihi mithqalu habatin min khardal, mana-mana manusia yang masih lagi berbaki dalam hatinya itu ada iman. Apabila berlalunya hari Arafah dan manusia yang ada dalam hatinya iman walaupun sebesar zarrah, walaupun sebesar khardal, kalau dalam takbir Melayu kita kata walaupun sebesar biji sawi yang kecil itu, kalaupun sebesar itu masih lagi ada iman dalam hati seseorang itu, dia melalui hari Arafah dalam keadaan hatinya masih lagi ada tunjang iman walaupun sedikit, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ghufiralah, melainkan orang ini akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa ma min yaumin afdalu 'indallahi min yaumi Arafah yanzilullahu ila as-sama'i ad-dunya fayubahi bi ahli al-ardi ahli as-sama'. Tidak ada suatu hari yang afdal, yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan hari Arafah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pada hari tersebut yanzilullahu ila as-sama'id dunya, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Dalam erti kata ataupun dengan maksud, Allah Subhanahu wa taala melimpah curahkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, melihat kita dengan pandangan rahmat dari sisinya, fayubahi bi ahli al-ardi ahli as-sama', maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rasa redha dan berbangga dengan amal saleh yang dilakukan oleh penduduk dunia di hadapan penduduk langit, yakni para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebahagian daripada hadis menunjukkan kelebihan hari Arafah, kelebihan hari 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah, seperti mana yang kita sebut tadi, sabit dengan Al-Quranil Karim dan juga dengan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ambillah peluang dengan hari yang Allah Taala berikan kepada kita ini untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dengan apa saja amal kebaikan. Barangkali dengan berpuasa pada hari ini, barangkali dengan kita memperbanyakkan sedekah, memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bercakap dengan perkataan yang baik, memperbanyakkan istighfar, minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, duduk dalam keadaan kita melakukan muhasabah, hitung diri kita, adakah pada hari ini, pada usia ini, pada saat ini, sudah puluhan tahun Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan kepada kita, adakah kehidupan itu benar-benar bermakna?
Dan adakah kehidupan itu akan menjanjikan sesuatu yang akan membebaskan kita daripada azab Allah, ataupun selama umur yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita hanya habiskan untuk bersukaria, berseronok dan menjamah segala kelazatan dunia, sedangkan hati kita lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adakah selama ini kita duduk pada keadaan kita cuba untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah? Adakah selama ini kecintaan kita kepada Allah dan Rasul, cinta kita pada agama itu mengatasi segala cinta kita di atas muka dunia ini? Adakah selama ini kita tergolong daripada kalangan hamba Allah yang duduk di dalam saf memperjuangkan agama Allah, ataupun kita tergolong daripada golongan yang berada pada barisan yang pertama untuk menentang agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Perkara ini perlu kita ingatkan dalam diri kita. Barulah akan timbul rasa kerdil dan rasa kecil kita di hadapan Allah. Betapa kita mengharapkan sesuatu, kita mengharapkan rahmat, kita mengharapkan pembelaan dan pembebasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keikhlasan kita diberi kehidupan atas muka dunia. Ada orang harungi hidup dalam keadaan tak ada keikhlasan kepada Allah. Ikhlas ini bukan hanya dalam soal kita sembahyang, bukan hanya dalam soal kita berpuasa, bukan soal kita mengeluarkan zakat, bukan soal kita melakukan ibadah-ibadah yang khusus. Hidup kita ini, adakah kita menjalani kehidupan kita ini jujur di hadapan Allah? Adakah kita melakukan ataupun kita meneruskan kehidupan kita, mengurus dan mentadbir hidup ini seikhlas hati hanya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka orang yang menguruskan hidupnya ikhlas kerana Allah, pastinya dia akan mendapat ganjaran dan kelebihan yang dijanjikan oleh Allah. Semua kita selalu dengar, tuan-tuan guru dan para alim ulama kita, ustaz-ustazah kita baca hadis Nabi yang masyhur, hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yusibuha faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sesuatu amalan itu dikira berdasarkan kepada niat, ataupun sesuatu amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala berdasarkan kepada niat, ataupun sesuatu amalan itu dianggap sebagai ibadah berasaskan kepada niatnya. Kalau dia buat itu kerana Allah, maka jadi ibadah dan diterima oleh Allah, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innamal a'malu binniyat faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Orang yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka dia akan mendapat ganjaran ataupun dia akan mendapat kelebihan daripada Allah dan Rasul, yakni amalannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan diberikan ganjaran oleh Allah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, tetapi orang yang beramal kerana dunia, dia akan dapat nikmat dunia, akan dapat kelebihan dunia, tetapi dia tidak akan dapat anugerah daripada Allah. Dia tidak akan mendapat ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan orang yang melakukan sesuatu kerana seseorang, Nabi gambarkan dalam hadis ini tentang seseorang yang buat sesuatu kerana wanita. Itu ada salah seorang daripada sahabat Nabi yang berhijrah ke Madinah itu kerana dengan niat untuk berkahwin dengan seorang wanita. Nabi kata, kalau itu niat kamu, maka kamu dapat kahwin dengan dia, tapi kamu tak dapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita kiaskan dalam kehidupan kita ini, kadang-kadang banyak benda yang kita buat tidak kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang kita urus dan kita takbir hidup kita tidak kerana Allah. Kita bina keluarga bukan kerana Allah. Kita memberikan sesuatu kepada anak kita bukan kerana Allah. Kadang-kadang semata-mata untuk memenuhi tuntutan keduniaannya, bukan kita beri kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu banyak jalan kehidupan kita melencong daripada sasaran yang sebenar, menyebabkan kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapakah dalam kita melakukan sembahyang tetapi ketenangan masih lagi tidak hadir dalam hidup kita? Kenapa aku sudah berkali-kali pergi ke tanah suci tetapi hidupku macam ada kosong dan ada benda yang tidak sempurna? Kenapa sehari semalam aku sudah sembahyang 5 waktu sehari semalam, tetapi kenapa aku masih lagi digelangi dengan masalah dan dihimpit dengan kesukaran dalam kehidupan? Maka ruang yang ada ini untuk kita tanya diri kita, adakah selama ini kita jujur dan kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala?
Adakah kita menerima sebulat-bulatnya Allah sebagai Tuhan yang kita sembah dan kita agungkan? Agama Islam yang kita terima sebagai agama dan wahyu daripada Allah, sistem hidup yang kita pilih untuk kita gunakan Islam itu, ataupun untuk kita berpandukan dengan Islam itu dalam kita mengurus takbir kehidupan kita. Adakah kita sejujurnya menerima secara mutlak junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau hanya kita menerima rasul itu dalam acara-acara tertentu, itu tidak sesuatu yang, bukan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Yang dikatakan menerima rasul atau menerima junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, yakni membenarkan segala ajaran dan hukum syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasdiqu ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, membenarkan, menerima dan cuba dengan sesungguh-sungguhnya, cuba dengan komitmen yang begitu serius untuk melaksanakan hukum yang telah pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak pernah suruh kita melainkan sesuatu benda yang baik. Agama tak pernah anjurkan untuk kita melainkan sesuatu yang akan mendatangkan keuntungan kepada kita dunia dan juga akhirat. Allah Subhanahu wa taala tak perintahkan kita dengan satu perintah melainkan perintah itu hikmahnya adalah untuk memberikan kebaikan kepada kita dan menyelamatkan kita daripada kemurkaan dan juga sambaran azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang kita kena faham. Sebab itu kita dengan agama, perkara pertama sekali yang kita kena tanam dan yakini dalam hati kita, tak ada satu benda apa yang diputuskan oleh agama itu, tak ada satu benda yang tidak baik, melainkan semuanya baik, dan kita kena berusaha untuk melaksanakan agama itu dalam kehidupan kita. Allah utuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri peringatan kepada kita. Dan ingatan itu bukanlah satu rekaan. Ingatan itu sebenarnya adalah satu peringatan yang walaupun yang berbicara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi sebenarnya peringatan itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang cipta kita, Allah yang ciptakan seluruh makhluk, sama ada yang kita nampak ataupun yang kita tidak nampak. Maka manusia yang mengambil ingat daripada peringatan Allah dan mengambil ingat daripada apa yang diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, orang ini akan mendapat keselamatan dan jaminan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang telah dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim alaihi rahmatullah, hadis sahih daripada riwayat salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa sabda Nabi? Masali wa masalu ma ba'athani Allah bihi kamathali rajulin ata qauman. Nabi sebut masali wa masalu ma ba'athani Allah bihi kamathali rajulin ata qauman. Nabi kata, perumpamaan aku dan agama yang aku sampaikan kepada kamu, perumpamaan aku dan wahyu yang aku sampaikan kepada kamu, yakni kata Nabi, aku ni dan agama yang aku bawa ni, kalau kamu nak tahu, seumpama seseorang lelaki yang balik bertemu dengan kaum dia. Seorang lelaki yang datang bertemu dengan kaum dia. Faqal, maka kata lelaki itu, inni ra'aitul jaysha bi'ainayya wa inni ana an-nadhirul 'uryan fan-najaa an-najaa fa ata'athum ta'ifatun fa adlaju 'ala mahalihim fanajaw wa kadzabathu ta'ifatun fasabbahahumul jayshu fajtahahum, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, perumpamaan aku dan agama yang aku sampaikan kepada kamu samalah seperti mana seorang lelaki yang datang bertemu dengan penduduk ataupun bertemu dengan kaum dia. Kata lelaki itu, inni ra'aitul jaysha bi'ainayya, sesungguhnya aku telah melihat dan bertemu dengan satu kumpulan tentera. Wa inni ana an-nadhirul 'uryan, dan aku ketika mana aku bertemu dengan mereka itu, mereka telah rampas semua pakaian aku, telah rampas semua harta aku, sehingga aku datang di hadapan kamu dalam keadaan tidak berpakaian. Al-uryan makna bertelanjang, an-nadhirul uryan
makna seseorang yang telah bertemu dengan musuh, kemudian musuh rampas habis pakaian dia, rampas semua harta dia, dia balik bertemu dengan kaum dia dalam keadaan tidak berpakaian. Dia beritahu, sesungguhnya aku telah bertemu dengan musuh di tengah jalan dan mereka telah rampas segala daripada apa yang ada pada tubuhku. Kalau kamu tak percaya, kamu sendiri tengok keadaan aku pada sekarang ini. Perumpamaannya begitu. Maka ada sebahagian daripada penduduk kaum itu, penduduk kampung tersebut, percaya dengan lelaki tersebut, lalu mereka menyelamatkan diri dan mereka meninggalkan tempat itu. Akhirnya mereka selamat daripada fitnah musuh dan selamat daripada mudarat dan bahaya yang datang bersama dengan musuh tersebut. Tetapi ada satu kumpulan dan satu kaum yang lain daripada penduduk kaum tersebut, kadzabathu, mereka tak percaya dengan lelaki ini, walaupun mereka lihat dengan mata kepala mereka bahawa lelaki ini bercakap dengan cakap yang benar, dan bukti itu ada pada lelaki tersebut bahawa dia betul telah bersemu dengan musuh. Buktinya pakaiannya telah dirampas. Tetapi oleh kerana mereka tidak percaya, akhirnya musuh tiba di kampung mereka itu dalam keadaan mereka tidak sempat melarikan diri. Mereka telah pun dimusnahkan oleh musuh tersebut, dibunuh dan dizalimi oleh tentera tersebut. Maka ini perumpamaan Nabi bagi tahu kepada kita. Nabi sampai kepada kita dengan wahyu yang benar. Nabi bercakap dengan agama yang benar. Nabi beri peringatan akan sampai kepada kamu satu hari yang namanya hari kiamat, kamu semua akan kembali kepada Allah. Maka ada sebilangan daripada manusia yang yakin dengan berita yang dibawa oleh Nabi, lalu mereka mengambil persediaan untuk bertemu dengan Allah. Akhirnya mereka selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada segolongan daripada manusia yang kadang-kadang antara percaya ataupun tidak mengambil lendah dengan pesanan yang diberikan oleh agama, peringatan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Akhirnya apabila mereka bertemu dengan kematian, mereka dibangkitkan semula di hadapan Allah, mereka bertemu dengan bahaya yang sedang menanti kerana mereka tidak mengambil peringatan daripada apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kata, aku ni seumpama an-nadhirul uryan, aku ni pemberi ingat seperti mana seseorang yang telah bertemu dengan musuh yang barangnya telah dirampas, balik bertemu dengan kaum dia. Bukti jelas bahawa dia bercakap benar. Tapi ada manusia yang menerima, ada manusia yang menolak. Kita yang ada dalam masjid pada hari ini, adakah kita nak jadi golongan yang pertama itu, iaitu golongan yang fa'ata'athu ta'ifatun, golongan yang taat dan dengar pesanan yang disampaikan oleh lelaki tersebut dalam konteks agama, mendengar pesanan yang disampaikan oleh Nabi SAW, ataupun kita nak jadi golongan yang kedua yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, kadzabathu ta'ifatun wa sabbahahumul jayshu fajtahahum, golongan yang tak percaya dengan apa yang disampaikan oleh lelaki tersebut, akhirnya mereka telah pun dizalimi oleh musuh, dibunuh dan sebagainya. Maka ambil kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini untuk kita membetulkan hala tuju kehidupan kita. Cukuplah dengan apa yang kita kejar atas muka dunia ini. Jangan sampai kita tenggelam dengan dunia, akhirnya kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Musuh tak akan pernah lena dengan apa yang ada di tangan kita. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, musuh-musuh Islam yang telah mengikat janji setia mereka itu untuk menjahanamkan agama Allah, mereka tak akan pernah lena. Mereka tidak akan pernah lalai dalam melakukan kebaikan pun. Kadang-kadang ada rancangan tertentu yang disusun untuk menjahanamkan umat Islam. Sebab itu umat Islam adalah umat yang cerdik. Dalam Al-Quran berapa kali Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perangai orang Yahudi dan juga perangai orang Nasrani. Mereka itu yang telah pun melanggar perjanjian dengan Allah, termasuklah dengan baginda Rasulullah SAW. Maka kita hidup pada zaman ini, ada sebahagian daripada pemimpin negara umat Islam yang kadang-kadang berasa bangga apabila mengikat perjanjian ataupun menjalinkan hubungan dengan orang-orang Yahudi. Bahkan ada sebahagian daripada pemimpin umat Islam yang berasa seronok dan berbangga apabila mereka itu dipuji oleh musuh. Mereka tidak faham bahawasanya apabila musuh memuji itu, ada sesuatu yang tersembunyi di sebalik pujian itu untuk melalaikan kita dan menyediakan suatu strategi untuk menjahanamkan kita dan umat Islam. Sebab itu kefahaman Islam ini perlu kita hayati dalam kehidupan kita. Semua orang kena berusaha untuk memahami agama Allah. Sama ada mereka yang duduk dari atas kerusi pemerintahan daripada kalangan pemimpin, termasuklah rakyat biasa, kena faham agama, kena faham tanggungjawab dan amanah yang diberikan oleh Allah, kena faham betapa kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk selamanya tidak bersetuju dengan kezaliman dan untuk selamanya menentang kezaliman dan menentang perkara yang bercanggah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam segenap aspek kehidupan kita, kita menentang sistem ekonomi yang bercanggah dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kita menentang perjuangan politik yang bercanggah dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kita menentang sistem masyarakat dan juga sistem sosial yang bercanggah dengan keluhuran budi dan juga pekerti yang dibawa oleh agama Allah, yang ditunjukkan secara praktikalnya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa yang ringkas, tidak ada jalan kedua melainkan semua kita mesti kembali kepada agama Allah, agama yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Agama yang Allah Taala sebut, inilah jalanku, yakni Islam dan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Fattabi'u, hendaklah kamu ikut jalan itu. Wala tattabi'us subula, jangan kamu ikut jalan-jalan lain yang bersimpang siur di hadapan kamu itu. Fatafarraqa bikum an sabili, ia akan menyebabkan kamu akhirnya terpisah daripada jalan Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan kamu akan bertemu dengan kecelakaan dan bahagia yang sedang menanti di hadapan kamu. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, yang demikian itulah wasiat dan pesanan, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintah supaya kita ikut agama Allah? La'allakum tattaqun, supaya kamu sentiasa duduk pada keadaan bertakwa kepada Allah, kerana yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah adalah jalan ketakwaan, kerana jalan takwa itu akan bawa kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah taala itu adalah agama Allah hidup di atas muka dunia. Kalau betul kita nak rahmat Allah, maka perlu kita kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hukum syariat, kembali meletakkan keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali meletakkan masa depan hanya dengan bersama dengan Islam, kembali meletakkan asas tindakan dan perjuangan kita berasaskan kepada agama Islam, berasaskan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan hadis Nabi SAW kita tak akan faham kalau kita asyik memberikan ruang waktu rehat di rumah, kita tak hadir ke majlis ilmu dan sebagainya. Kita yang hadir pada hari ini alhamdulillah, tetapi tolong sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, tolong berikan galakan kepada anak menantu kita untuk hadir dalam majlis ilmu, untuk hadir dalam majlis-majlis yang baik, dan berikan kefahaman Islam kepada mereka itu. Kerana punca umat Islam ini menyimpang daripada jalan sebenar bila dia tidak faham Islam. Tambah pula kita hidup pada zaman ini, zaman yang penuh dengan fitnah, zaman akan adanya golongan yang berilmu yang khianat pada ilmu, zaman yang Nabi sebut, zaman yang pada waktu ini kamu akan tengok manusia, termasuklah daripada kalangan orang alim, dari sebahagian daripada orang alim yang kadang-kadang khianat kepada ilmu, tidak menyampaikan ilmu secara jujur, yang menjadikan ilmu itu sebagai mata wang untuk dia membeli dunia dan menjamah segala nikmat dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau dalam keadaan itu zaman yang disifatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bimbang, takut kita daripada golongan yang tidak selamat daripada fitnah itu. Sebab itu kita minta doa kepada Allah. Pertamanya, Allah Ta'ala tolong rahmati kita, selamatkan kita daripada fitnah itu. Yang kedua, mesti berusaha untuk kita hadir ataupun untuk kita cuba fahami Islam dalam apa cara sekalipun. Pertamanya, mesti menuntut ilmu, belajar. Yang kedua, mesti kita luaskan maklumat dan saring maklumat yang kita dapat melalui bahan bacaan kita. Bukan semua yang kita tengok pada video itu kadang-kadang benar. Bukan semua yang kita baca pada sumber-sumber ilmu itu, pada sumber semasa itu, ataupun pada sumber media yang ada itu benar. Sebab itu memerlukan kepada saringan maklumat. Apa yang kita baca dalam media sosial, apa yang kita tengok dengan video yang dipamerkan, kadang-kadang itu tidak benar. Ada video yang kadang-kadang sengaja direka untuk memberikan pandangan buruk kepada agama Islam. Seperti mana yang saya sebut dah sebelum ini, bagaimana Islam pada akhir zaman ini diasak daripada pelbagai sudut. Semua tentang Islam ni kadang-kadang adalah satu benda yang tidak baik. Jihad dalam Islam dianggap sebagai satu keganasan. Walaupun kita tak nafikan ada sebahagian daripada manusia yang barangkali kerana tidak faham ataupun kerana salah faham, ataupun kadang-kadang ada sekumpulan manusia yang diupah oleh pihak-pihak tertentu untuk menjelma dalam bentuk rupa pejuang agama, tetapi sebenarnya membawa wadah yang bercanggah dengan agama sehingga mendatangkan pandangan buruk kepada agama.
Kita tak nafikan benda itu ada. Tetapi jihad Islam itu agama yang mulia. Jihad itu benda yang agung. Jihad itu benda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan mereka yang mati syahid pada jalan Allah taala itu diarak ataupun dinaungi oleh sayap-sayap para malaikat Allah. Kita hidup pada zaman musuh Islam sudah mula bercakap tentang jihad. Dan sesuatu yang amat menyedihkan kita apabila umat Islam berdiam diri. Ulama-ulama Islam sebahagiannya, bukan semua, sebahagiannya mengambil sikap untuk tidak membuat apa-apa komen atau tidak membuat apa-apa kenyataan. Lebih teruk lagi, ada sebahagian daripada pemimpin umat Islam menyambut apa yang disebut oleh pemimpin Yahudi dan juga Nasrani yang bermusuh dengan Islam. Disambut oleh pemimpin umat Islam mengatakan Islam yang ada di akhir zaman ini sebahagiannya adalah agama yang ataupun Islam yang terdedah kepada keganasan dan sebagainya. Kita nak Islam yang moderate dalam erti kata tafsiran manusia, wasatiyah dalam erti kata tafsiran manusia. Sebab itu sebilangan daripada umat Islam menganggap kesederhanaan itu seperti mana dalam rupa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Sederhana Islam dalam erti kata kita tidak perlu melaksanakan undang-undang Islam, itu sederhana. Sederhana dalam Islam dalam erti kata kita menjalinkan hubungan dengan orang Yahudi, dan tidak salah untuk kita mengikat perjanjian dengan orang Yahudi kerana agama Islam adalah agama yang membawa perdamaian. Apabila Islam itu ditafsirkan dengan akal kita sampai kepada peringkat dalam pengurusan dan pentadbiran sebuah kerajaan itu, Islam itu berhajat kepada perlembagaan untuk menafsirnya. Sepatutnya Islam itu yang mengolah dan menafsirkan perlembagaan, baru perlembagaan itu jadi baik. Tetapi kita hidup pada zaman betapa umat Islam ini jahil, akhirnya perlembagaan itu yang menafsirkan agama. Siapa yang lebih besar Al-Quran daripada perlembagaan? Apabila perlembagaan itu yang menafsirkan Islam, maka sekiranya orang yang memegang tampuk pemerintahan, orang yang duduk yang menguruskan perlembagaan itu orang yang baik, maka dia akan tafsirkan dengan baik. Tetapi kalau orang yang memegang teraju perlembagaan itu orang yang tidak baik, maka dia akan tafsirkan Islam ikut apa yang dia nak dan sesuai dengan hawa nafsu dia. Ini fitnah yang ada, yang hidup pada zaman ini. Sebab itu tidak ada jalan lain melainkan pertamanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan oleh Allah. Yang kedua, hendaklah kita jelas dan kita faham tentang agama. Yang ketiga, tidak ada cara lain melainkan kita kena duduk dengan para alim ulama dan bersama dengan perjuangan Islam supaya kita selamat daripada fitnah yang ada di kiri kanan kita, seperti mana yang kita tengok pada hari ini. Menyertai ataupun duduk bersama dengan perjuangan Islam itu pada zaman ini termasuk daripada sesuatu benda yang wajib. Kerana kalau tidak duduk dalam perjuangan Islam, kita akan hanyut dengan segala bentuk pemikiran yang ditabur di atas muka dunia ini. Ada pemikiran yang baik dan tidak sikit juga pemikiran yang beracun, yang bukan hanya akan membunuh pemikiran tetapi juga membunuh dan mengkakis iman yang ada dalam hati kita. Na'udzubillah min zalik. Maka marilah sama-sama kita mengambil penghayatan dengan hari besar Islam ini, dengan hari Arafah, dan kita akan menyambut Idul Adha. Idul Adha, hari yang penghayatan kurban, hari yang di mana kita belajar daripada Idul Adha ini satu kisah agung yang berlaku kepada Nabi Allah Ismail dan juga Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Kedua-dua nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana turunnya perintah untuk menyembelih Nabi Allah Ismail. Apa jawab Nabi Allah Ismail kepada ayahanda beliau, ayahanda baginda? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika mana Nabi Ibrahim bagi tahu kepada Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam, ayah nampak ayah sembelih kamu dalam mimpi, maka Nabi Ismail itu perintah daripada Allah. Maka jawab baginda, laksanakanlah wahai ayah, nescaya ayah akan dapati saya daripada golongan hamba yang bersabar menerima ujian dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita yang berkali-kali saban tahun menyambut Idul Adha, menghayati pengorbanan itu, menghayati jawapan yang diberikan oleh Nabi Allah Ismail? Adakah apabila ada cadangan untuk melaksanakan undang-undang Islam, jawapan kita sama macam Nabi Allah Ismail? Laksanakanlah undang-undang Islam, nescaya kami akan tergolong daripada kalangan orang yang sabar untuk bersama melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apabila ada golongan yang berusaha untuk menjadikan undang-undang Islam itu sebagai sebahagian daripada undang-undang yang dikanunkan dan diterima secara praktikal dalam amalan perundangan di Malaysia, sepatutnya kita yang berapa puluh kali sambut Idul Adha mengucapkan dan menyambut usaha itu
Dengan apa? Dengan jawapan yang sama. Laksanakanlah seperti mana apa yang kita diperintahkan oleh Allah. Nescaya kamu akan mendapati kami daripada kalangan orang yang sabar, yang bersama dengan kamu untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi sayangnya jawapan itu tidak terbit daripada sebahagian daripada umat Islam. Yang terbit ialah bagaimana mereka mengatakan waktu tak sesuai, kita bukan tak mau laksana lagi, kita nak kaji dulu. Apa pengajaran yang kita dapat daripada Idul Adha kalau begitu sikap dan pengorbanan yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau itulah nilai korban yang kita serapkan atau kita cerap dalam diri kita, maka kita bimbang amalan yang kita buat saban tahun itu dibimbangi, na'udzubillah, dibimbangi, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana bukan semua orang yang pergi haji itu kadang-kadang balik dengan haji yang mabrur. Walaupun Nabi kata orang yang menunaikan haji, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a min dhunubihi ka yaumin waladathu ummuh. Orang yang menunaikan haji, dia tidak melakukan perkara fasik, dia tidak melakukan perkara keji, dia tak buat maksiat, dia jaga haji itu bukan hanya zahir tetapi jaga dengan ketundukan hati dan di hadapan Allah, lidahnya tidak bercakap dengan perkara fasik ataupun perkara-perkara keji, dia tak buat benda-benda keji, tak buat benda-benda fasik. Orang yang macam ni, Nabi kata raja'a min dhunubihi, dia akan diampunkan oleh Allah daripada dosanya, bersih kayaumin waladathu ummuh, seperti mana hari pertama dia dilahirkan oleh ibunya. Tetapi kita ingat, ada orang yang kadang-kadang kalau hajinya itu bukan kerana Allah, kadang-kadang yang pi haji itu bukan dia, tetapi unta yang dia tunggang tu pi haji. Seperti mana kata penyair, orang yang menunaikan haji, orang yang menunaikan haji dalam keadaan dia bawa harta yang tidak halal atau membawa diri yang tercemar dengan dosa, bukan buat kerana Allah tapi kerana orang pakat pi ataupun kerana nak menunjuk ke orang. Orang yang macam ni bukan dia yang pi haji, tetapi kenderaan yang ditunggang itu pi haji. Bukan semua orang buat haji itu mendapat haji yang mabrur, kerana Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan daripada hati yang jujur kerana Allah Subhanahu wa taala. Idza hajajta bimalin asluhu suhtun fama hajajta walakin hajjatil 'iru la yaqbalu Allahu illa kulla khalisatin fama kullu man hajja baitallahi mabruru, kata syair. Apabila kamu menunaikan haji dalam keadaan bersumberkan daripada asal ataupun hasil ataupun harta yang haram, bukanlah kamu sebenarnya yang menunaikan haji, tetapi yang menunaikan haji adalah kenderaan dan unta yang kamu tunggang untuk menunaikan haji ke tanah suci. La yaqbalu Allah illa kulla khalisatin. Allah Ta'ala tak terima melainkan amalan yang bersih, hati yang bersih, harta yang bersih, jiwa yang bersih, yang ini diterima oleh Allah. Falaisa kullu man hajja baitallahi mabruru, bukan semua orang yang pergi menunaikan haji ke Baitillahil Haram itu mendapat haji yang mabrur, melainkan mereka yang jujur, ikhlas, luhur jiwanya hanya kerana Allah SWT. Maka begitu juga kita yang tak menunaikan haji ini, kita yang akan melakukan ibadah korban, jujur dan ikhlaslah kepada Allah. Kita yang diberikan kehidupan, ikhlaslah di hadapan Allah, melayari kehidupan kita dalam keadaan kita taat dan patuh kepada titah perintah Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada agama, kembali bersama dengan para alim ulama, kembali kepada perjuangan Islam untuk kita memakmurkan Islam dan menegakkan Islam, menegakkan Islam di atas muka dunia ini. Mudah-mudahan kalau kita mati pada ketika kita sedang memperjuangkan agama Allah, matinya kita dalam keadaan Allah menyaksikan akan kebaikan kita, malaikat menyaksikan akan kebaikan kita, mati syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya orang yang mati syahid ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berhenti dulu takat itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lanjutkan usia kita dalam keadaan diberikan petunjuk kepada kita untuk sentiasa melakukan amal kebaikan. Seandainya hari ini hari Jumaat yang terakhir, kita mohon pada Allah agar Allah Ta'ala terima amalan kita dan ampunkan dosa kita. Sekiranya hari esok masih lagi ada peluang untuk kita hidup, kita minta Allah Subhanahu wa taala pelihara kita dan berikan istiqamah untuk kita sentiasa duduk di atas landasan agama Allah, tidak menyimpang daripada titah perintah Allah, daripada apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadi golongan yang menentang agama Allah
sebaliknya golongan yang mendukung dan juga golongan yang membantu, golongan yang menyokong, golongan yang bersama-sama menegakkan agama Allah di atas muka dunia ini. Dan kita nak bertemu dengan Allah dalam keadaan kita sebenar-benarnya menyerah diri muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya sempena dengan Idul Adha ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita dan terima kurban kita nanti insya-Allah, dan terima segala amalan yang kita lakukan. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima semua amalan baik yang kita lakukan, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tetapkan hati kita, lidah kita, pandangan kita, pendengaran kita, diam kita, gerak kita, senang dan susah kita, seluruh daripada kehidupan kita ini di atas agama Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma innana nahmaduka ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Wa hdina kullana ila sawa'is sabil akramal akramin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم اجعلنا من المسلمين حقا وجعلنا من المؤمنين حقا وجعلنا من المنفقين في سبيلك حقا وجعلنا من المجاهدين في سبيلك حقا وجعلنا من القائلين بالحق حقا يا رب العالمين إنك أنت الحق المبين. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المجاهدين في كل مكان وحين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وأمتنا في بلد رسولك. اللهم افتح لنا أسرار خزائنك وارزقنا من خزائن أسرارك بحق قولك الحق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللهم إن عفوك عن ذنوبنا وتجاوزك عن خطايانا وسترك عن قبيحة أعمالنا يا رب العالمين أطمعنا أن نسألك ما لا نستوجبه مما قصرنا فيه. ندعوك آمنين ونسألك مستأنسين إنك المحسن إلينا ونحن المسيئون إلى أنفسنا فيما بيننا وبينك. تتودد إلينا بنعمك ونتبغض إليك بالمعاصي، ولكن الثقة بك حملتنا على الجرأة عليك، فعد بفضلك وإحسانك علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آتنا جميعا أفضل ما أتيت عبادك الصالحين. فاشفنا يا ربنا واشف مرضانا. اللهم اشفنا واشف مرضانا. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا واحفظنا يا ربنا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.